pertamanya kita akan review soalan nombor 2. Awal-awal lagi korang dah ramai yang salah. Mungkin terlupa lah kot kan. Okey, ingat ada beberapa alat pengukuran yang awak kena mahir. Okey, tapi dua yang susah nak baca is tolok skru micrometer dan juga yang soalan ini, iaitu angkut vernier. Okey, so untuk angkut vernier, okey, apa yang perlu diberi perhatian kepada awak adalah, okey, awak kena tahu yang dia ada skala utama dan juga skala vernier. Okey, ini adalah angkut luar, angkut dalam tu semua awak tahulah bahagian ni kan. Okey, so soalan ni tanya apa? Raja menunjukkan skala pada angkut vernier. Apakah bacaan angkut vernier itu? So, untuk membacanya ada beberapa tempat yang awak perlu beri perhatian. Okey, tapi tumpuan yang paling awak kena beri perhatian adalah kawasan ni. Okey, alright. So, kawasan ni adalah kawasan yang awak perlu beri perhatian. Okey, so yang di depan ni, yang dekat kawasan yang objek awak duduk ni, ini pedulikan, ini tak ada cerita. Dia start daripada ni, yang ada skala vernier ni, dari sini baru kita ambil bacaan. Okey, first kita kena ambil bacaan yang nampak kosong ni. Okey, so dekat skala utama, kosong ni berhenti dekat mana? Okey, dia berhenti dekat sini kan, tapi dia berhenti dekat tengah-tengah ni. So awak jangan pandai-pandai bajet tengah-tengah ni berapa nilai dia. Kita ambil skala sebelum, garisan ni, garisan ni. Okey, kita ambil garisan tu. Okey, so itu adalah bacaan untuk skala utama. Okey, untuk angkut vernier, dia diukur dalam unit sentimeter. Okey, dan dia 2 titik perpuluhan. Okey, so skala utama ni berapa bacaan dia? 1.1. Okey, itu sahaja. Alright, pegang yang tu dulu. Okey, kemudian yang kedua yang awak perlukan adalah tengok dekat skala vernier ni. Okey, yang manakah yang straight dia sama dengan skala utama? Semua dekat petak ni saja. Tapi actually jawapan dia boleh pergi sampai sini tau. Okey, tapi saya petakkan kat sini sebab jawapan dia ada dekat dalam ni. Okey, so yang mana paling sama? Yang straight saja. Straight dengan skala vernier dengan skala utama, dia straight. Jawapan dia kat sini. Nampak tu? Dia straight saja. Kan? Alright? So, jadi jawapan yang ni untuk apa? 1.1. Yang betul-betul straight ni berapa? 0. Okey, yang bawah ni kalau awak nak tahu dia 2 titik perpuluhan. 0.04. Okey, so ni 1.1, yang ni 0.04. Jadi 1.1 campur dengan 0.04 dapat 1.14. So jawapan dia adalah B. Baik, soalan seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Alright. Okey, so soalan nombor 3, Raja menunjukkan laluan sebuah objek yang bergerak daripada U ke Z. Okey, tapi remember, U nak pergi Z ni dia lalui U, pergi V, pergi W, pergi X, pergi Y, pergi Z. Okey, so jauh kan jalan ni. Okey, so dia tanya apakah sesaran objek itu. Okey, ingat lagi saya ajar dekat awak. Okey, so kita ada apa? Kita ada jarak dan kita juga ada sesaran. Okey, so apa itu sesaran? Alright, sesaran ni adalah jarak yang terdekat dan dia ada arah. Okey, manakala ada jarak tak ada arah. So kalau dia tanya dekat awak jarak, alright, so ini jarak. Ni kalau dia tanya kat awak jarak, ini campur ini, campur yang ini, campur yang ini, campur yang ini. Itu jarak. Tapi masalahnya sekarang ditanya dekat awak apakah itu sesaran. So sesaran ni kalau ikut daripada saya punya contoh tahun lepas is shortcut. Saya kata shortcut. Alright. So dia kata berapakah sesaran objek itu? Objek tu bergerak dari U pergi ke Z. So kalau dia tanya shortcut, maksud dia tanya kat sini. Line merah saya ni, berapakah dia punya jarak dia? Alright, so lukisan ini tidak dilukis mengikut skala. Jadi awak tak pakai pembaris, ukur, jawab, itu jawapan dia. Tidak. Okey, so daripada sini awak kena gunakan teorem Pythagoras. Okey, macam mana dapat teorem Pythagoras? Okey, ni dah ada. Teorem Pythagoras kan segitiga bersudut tepat. So you draw je lah lagi satu dekat sini. Okey, tepat tak saya punya ni? Okey, dah dapat segitiga bersudut tepat. So sekarang apa yang perlu awak lakukan adalah awak cuma kena tahu kat sini berapa dan dekat sini berapa berdasarkan maklumat yang diberi. Alright, so kita settlekan yang tegak ni dulu. Okey, berapakah daripada titik Z ni sampai sini? So jawapan dia berapa? 2 campur 2. So 2 campur 2. So dekat sini berapa? Dekat sini 4. Okey, macam mana pula yang tegak ke sini?
tegak peladang yang melintang ke sini. Alright? So, awak tahu daripada Z pergi ke Y sama dengan 5. Itu sebelah sini. So, sebelah sini pula berapa? Very simple. Okay, 5. Okay. Ini berapa kat sini? Ruang ni. 5 ni sepanjang ni kan? Okay, 5 campur 3 sama dengan 8. Okay, manakala sini ke sini adalah 5. So, berapa yang tinggal dekat sini? Very good. Yang tinggal dekat sini berapa? 3 meter. So, kalau dekat sini 3, dekat sini 4. Ini teorem Pythagoras yang orang kata selalu matematik kalau bagi kita tak payah kira pakai kalkulator pun. So, kalau sini 3, sini 4, sini berapa jawapan dia? Yes, very good. So, jarak antara U ke Z, sesaran antara U ke Z adalah 5 meter. Oops, sorry, nak letak tanda lain, keluar tanda lain. Alright. Okey, soalan seterusnya kita nak tengok adalah tengok soalan nombor 4. Yang ni dia pemahaman, dia tak ada kira-kira. Okey, saya tengok memang ada beberapa di kalangan awak yang memang susah nak faham graf-graf ni. Okey, tak apa, kita tengok, kita try kali ni. Okey, so Raja menunjukkan satu graf halaju masa bagi suatu objek. Okey, saya tukar pada merah dulu bagi satu objek. So, objek tu bergerak daripada P pergi ke Q, pergi ke R, pergi ke S, lepas tu pergi ke T. Okey, bahagian graf yang manakah menunjukkan pecutan mala? Okey, first awak kena tahu pecutan mala tu maksudnya apa? Pecutan mala tu maksudnya dia memecut secara sekata. Alright, itulah yang dikatakan sebagai pecutan mala. Adakah maksudnya pecutan mala ini halaju sifar? Tak. Kalau halaju sifar, pecutan pun sifar. Okey, adakah pecutan mala bermaksud halaju mala? Tidak. Halaju mala pecutan sifar. Alright, so kalau pecutan mala maksudnya pecutan tu sama sahaja. Okey, apa jadi dekat halaju kalau pecutan mala? Halaju semakin meningkat. Ingat tu, sekiranya pecutan mala, maka halaju semakin meningkat. Okey, so first, kita kena tengok graf ini. Graf ini adalah graf halaju masa. Awak dah belajar, tengok balik nota form 4. Untuk graf halaju masa, kecerunannya adalah pecutan. Very good. Okay, so dia tanya PQ, QR, RS dan juga ST. Kita tak payah tengok pilihan jawapan, kita tafsir je sendiri benda lah ni. Okey, daripada pergi P ke Q, tengok P ke Q. Alright, ada tak pecutan? Ada. Sebab apa? Sebab halaju semakin bertambah. Alright, so P ke Q mungkin jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok Q ke R. Okey, Q ke R, halaju dia sama betul tak? Halaju dia sekata. Kat sini saja halaju dia. So, adakah objek ini mengalami pecutan? Kalau halaju dia sama? Tidak. So, B bukan jawapan dia. Alright. Okey. C, R ke S. Tengok R ke S pula. Okey. So, halaju makin lama makin meningkat ke halaju makin lama makin bertambah? Halaju makin lama makin meningkat ke makin bertambah? Okey, ulang balik soalan. Halaju makin lama makin meningkat ke halaju makin lama makin berkurang? Yes, halaju makin lama makin berkurang. Ketika R, halaju dia dekat sini. Lepas tu dia turun pergi ke S, which is kita boleh cakap kosong. Dia macam kenderaan ni makin lama makin kurang. Dan bolehlah kata dia berhenti, betul tak kan? Alright, sebab halaju dia dekat S ni kita kata sifar. So, sekiranya objek awak tu semakin lama semakin kurang halaju dia, adakah dia mengalami pecutan mala? Tidak. Dia mengalami apa? Dia mengalami nyah pecutan sebab dia makin slow. So, adakah si jawapan dia? Tidak. Alright. Kemudian kita tengok S ke T. Okey. So, S ke T kalau ikutkan paksi ni, awak faham paksi X, paksi Y ni kan? Okey. Kalau S ke T, berapakah halaju objek ni pada kedudukan S? Kosong. Berapakah halaju objek pada kedudukan T? Kosong. Jadi, objek ni bergerak tak? Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, adakah pada kedudukan S dan T ini objek awak mengalami pecutan? Tidak. Alright. Nak potong pun dah jadi tak potong dah. So, secara automatik, jawapan bagi soalan ini adalah A, P dan Q. Alright. Saya nak bagi tahu kat awak. Bila awak jumpa perkataan mala, graf awak mesti garis lurus. Kalau awak jumpa graf yang melengkung, itu bukan mala. Alright. So, dalam kes ini, straight ini is mala. Ini pun mala juga, tapi malanya kosong. Ini pun malar juga, tapi malarnya nyah pecutan. Ini pun malar juga, malarnya kosong. Sebab tu jawapan dia adalah A.
Next, move on to question number 30. Okay, tajuk gelombang Form 5 everybody. Okey, Raja menunjukkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sebuah pembesar suara. Laju udara adalah 340 meter per saat. So, dia bagi ni. Ini apa? Ini V. Okey, lepas tu faham gambar Raja ni? C apa? C mampatan, R regangan. Okey, so awak belajar dalam tajuk gelombang yang bunyi adalah satu-satunya yang awak belajar gelombang melintang. Okey, saya rasa mesti Cikgu Putri pernah tunjuk ataupun awak tengok dalam buku pun ada. Okey, yang gelombang ada dua, sama ada gelombang membujur atau gelombang melintang. Melintang panjang macam ni lah, membujur macam ni. Dia macam spring tau. Kalau gelombang membujur maksudnya awak gerakkan spring awak atas bawah, so dia dapatlah bentuk macam ni. Okey, manakala gelombang melintang, kalau awak nak dapat daripada spring, awak tolak dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. So, awak akan dapat bentuk macam ni. Okey, yang mana spring awak kejap merapat, kejap meregang, kejap merapat, kejap meregang, rapat, regang, rapat. Okey, so, faham yang tu So, dia tanya dekat awak, berapakah frekuensi? Berapakah frekuensi bagi gelombang bunyi itu? So, dia menggunakan formula V sama dengan F, buruk sebab saya pakai mouse tangan kanan. F lambda. Okey, kena tukar unit kat mana-mana ke? Tengok dulu. Okey, 340 M meter per saat. Yang ni pun dia bagi M. Okey, syukur. So, tak perlu nak tukar unit apa-apa. Okey, so V berapa? V 340. So, V awak dah ada. 340. So, tak ada masalah. V, okey. Alright, so dia suruh awak cari frekuensi. So, awak kena cari frekuensi. Tetapi, untuk menyelesaikannya, awak perlukan lambda. Okey, awak dapat je lambda, awak boleh cari frekuensi. V bahagi dengan lambda. Okey, so F, frekuensi awak sama dengan V bahagi dengan lambda. So, masalahnya V ada. Okey, V ada. V berapa? 340. Okey, so bahagi dengan lambda. Alright, so lambda ni berapa? So awak kena faham sekarang lambda itu apa. Okey, remember class, lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak di antara gelombang yang mempunyai fasa yang sama tetapi mesti berturutan. Tak faham? Tengok sini. Alright, saya nak tukar color dulu. Pakai color merah. Okey, so awak tahu ini adalah contoh gelombang. Okey, ini kita panggil apa? Puncak. Ini lembangan. Ini puncak. Kalau saya teruskan lagi awak punya ni, awak akan dapat lembangan lagi kat sini kan? Puncak lembangan sampai bila-bila lah. Okey, so lambda tu apa? Lambda tu adalah jarak di antara dua titik fasa yang sama tetapi berturutan. Contohnya macam ni Ini kita panggil apa tadi? Puncak. Ini kita panggil apa? Puncak. So, jarak antara dua ini dipanggil sebagai lambda. Awak tak semestinya ambil puncak. Awak boleh ambil lembangan dengan lembangan. So, jarak di antara ini adalah lambda. Itu kalau dia adalah gelombang melintang. Kalau gelombang membujur, macam mana pula? Contohnya macam ni. Mana puncak? Mana lembangan? Tak ada kan? Okey, so kalau dalam gelombang membujur, kita tak pakai puncak lembangan. Kita pakai mampatan regangan. Okey. Awak pilih je mana satu. Kalau tadi kita kata puncak dengan puncak. So, kita anggaplah macam mampatan dengan mampatan. Okey, so antara C dengan C, C dengan C, C dengan C. So, C dengan C ni adalah lambda lah. Okey, faham Alright. So, tapi masalah lagi, dia tak bagi awak jarak daripada sini pergi ke sini. Dia bagi awak ni, daripada depan ni sampai pergi hujung sini. Berapa jarak dia? Jarak dia adalah 2 meter. Okey, jadi kalau dia dah bagi 2 meter, tapi 2 meter ni untuk berapa lambda? 3 lambda. Macam ni saya tahu 3 lambda, sini ke sini 1 lambda, sini ke sini 1 lambda, sini ke sini 1 lambda lagi. So ada 1, 2, 3 lambda. Okey, sedangkan kat sini awak perlukan berapa lambda? Awak cuma perlukan 1 lambda sahaja. So untuk mendapatkan lambda ni, macam mana cara dia? 2 bahagi 3. Sebab ada 3 lambda kan. So, awak akan dapat 0.66666. Banyak-banyak lah. Pergilah tekan kalkulator kan. 667 bla bla bla. Alright. So, dah dapat. Bahagi je lah. Jawapan awak sepatutnya awak dapat 500. Oh, sorry. Sepatutnya awak dapat 510 Hz.
Seterusnya, soalan nombor 42. Okey, elektrik form 5. Raja menunjukkan satu sistem penghantaran tenaga dengan arus elektrik 20 ampere. Alright, so satu benda yang awak tahu 20 ampere ni apa? Arus. Okey, kemudian awak ada kabel elektrik. Kabel elektrik ni 50 ohm. 50 ohm tu apa? Rintangan. Okey, so kirakan kuasa yang hilang. Sepanjang kabel jika jumlah rintangan dalam kabel 50 ohm. So sama dengan sinilah. Okey, so formula apa yang nak guna? Kirakan kuasa. So P, alright, sama dengan V I. Ni ada formula. Cari je lah kat depan tu. Ada jumpa kan? Okey. So, kalau dia suruh cari kuasa, maka awak perlukan beza keupayaan, voltan, dan awak perlukan arus. So, voltan ada tak? Tak ada. Arus ada tak? Ada. 20 ampere. So, kita tak boleh guna formula ni direct. So, kita kena gabungkan dia dengan hukum Ohm. Hukum Ohm kata apa? V sama dengan I. Ya Allah ya Tuhanku. IR. Okey, sorry. So awak masukkan IR ini, masukkan dekat V ni. So macam matematik dia jadi IR. Okey, darab dengan I. So awak akan dapat I kuasa 2 R. Simple. Okey, so I ni apa? I ni 20. So, letak sajalah dekat situ. Very simple. 20 kuasa 2. Okey, R awak berapa? R awak 50. Simple saja. So, awak tekan kalkulator. Ini darab kat tengah ni. Awak jangan buat macam ni pula. Okey. 20 kuasa 2 darab 50. So, tekan. You sepatutnya dapat 2.0 kali 10 kuasa 4. Wow. So, ni simple sebenarnya. Dan soalan yang terakhir yang ramai salah. Okey. So soalan nombor 46. Ni soalan mana? Ini soalan elektronik, tajuk apa? Transistor. Okey, 4 pelajar ditugaskan untuk membina litar bermentol untuk digunakan dalam sebuah akuarium. Antara litar berikut, litar manakah yang tidak akan menyalakan mentol? Maksudnya sambungan dia salah. Okey, yalah itu sajalah reason untuk tidak menyala kan. Melainkan awak tak bagi bateri kat dia tu memang nak asal. Semua bagi bateri. So confirm boleh menyala. So mesti ada sambungan yang salah ni yang menyebabkan dia tidak menyala. So yang mana tidak menyala? So let's kita kaji satu persatu. Okey, disebabkan semua ada transistor, so awak dah belajar transistor, pengaliran arus dia mengikut arah anak panah. Okey. So, dia akan flow macam ni lah. Yang ni akan flow macam ni. Yang ni akan flow macam ni. Yang ini flow ke bawah ni. Yang ini flow naik ke atas tu. Okey, so kita kaji yang pertama. Okey, tengok sambungan dry cell dia. Okey, sel kering dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, kalau ikut dry cell dia, daripada positif ke negatif, okey, dry cell dia akan mengalir begini. Betul? Okey, sebab dia pergi ke sini. Okey, masuk dekat sini, pergi dekat sini. Yang ini pun ada. Okey, arus tapak. Kalau on, arus tapak tu akan mengalir sini. Okey. Pergi dekat bawah ni, pusing, masuk kat sini. Okey, so adakah litar ini akan berfungsi? Yes, sebab dia flow cantik je. Tak ada masalah. Okey, tengok yang B pula. Okey, tengok yang B pula. Okey, so yang B ni apa cerita dia? Okey, transistor mengalir macam tu. Dia tak pakai sel kering dekat sini, dry cell. Dia pakai perintang. So, awak pun boleh tahu kita boleh letak perintang sini kan. Ada PPC, ada thermistor, macam-macam awak boleh letak. Okey, so kalau ikut daripada sini, dry cell dia pasang macam tu, patut arus dia pergi macam tu. Kan? Betul tak? Kan? Arus dia pergi macam tu. Jadi, kalau arus dia pergi macam tu, cuba tengok simbol awak punya transistor. Okey, so maksudnya dia menggunakan jenis transistor yang salah. So yang ini nampak sangat dia tak berfungsi, tapi kita tinggalkan dulu, kita tengok yang lain Okey, so yang ini sama macam B, dia pergi ke arah sini. Okey, sebab kita tengok kita punya kutub untuk dry cell pusing sini, yang ini pula pusing sini. Okey, sebab datang daripada sini, pergi sini. Anak panah dia betul tak? Yes. Dia pakai transistor PNP.
So, transistor dia akan on dan mentol tu akan menyala. Correct. So, this one is correct. This one is correct. Okay. Yang ini, lebih kurang yang ini, pusing ke sini. Okay. Yang ni pakai perintang. So, tak ada masalah dari segi perintang. So, adakah awak punya transistor ni betul NPN ke PNP ataupun tengok sahajalah anak panah ni. So kalau dia pusing macam ni, anak panah pergi ke sini, adakah litar awak akan lengkap? Yes, litar awak akan lengkap. So D ini pun betul. So obviously untuk soalan nombor 49 yang ini tidak akan berfungsi. Again, kenapa tidak berfungsi? Kerana menggunakan transistor yang salah. Okey, macam mana nak tahu dia salah? Is ni arrow kat sini. Sedangkan awak punya dry cell, dia punya arus dia bergerak arah sini. Jadi macam mana dia nak masuk dekat transistor dan onkan transistor awak. So jawapan untuk soalan yang kita nak review last ini adalah B.